Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, pada video kali ini saya nak menceritakan apa aktiviti yang ada di dalam Raya Korban. Okey, seperti yang kita tahu, Raya Korban ni antara aktivitinya adalah kita akan sembelih binatang korban seperti kambing, lembu, kerbau, kuda, unta dan sebagainya. Okey. Apabila kita nak menyembelih dan menguruskan binatang korban, kita memerlukan beberapa aksesori lah. Beberapa peralatan seperti parang sembelih, pisau lapah, pisau boning, honing steel, batu asah dan juga strok. Okey. Dekat tangan saya ni ada parang sembelihan yang lebih kurang panjangnya lebih kurang 12 inci lah. 12 inci. Okey. Antara ciri-ciri parang sembelihan yang baik adalah yang pertama, dia lengkap bersarung lah untuk keselamatan. Okey. Yang kedua, dia punya mata tu kenalah mudah ditajamkan dan lambat tumpul. Dan seterusnya, dia punya permukaan, dia punya dinding-dinding ni, dia punya permukaan dia mestilah licin. Kalau jumpa pisau ataupun parang yang berkilat macam cermin, yang itu lagi elok. Dia mengurangkan rintangan semasa kita menyembelih lah. Okey, itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah pisau lapah. Pisau lapah. Apa beza pisau lapah dengan parang sembelih? Biasanya pisau lapah dia punya mata dia akan naik ke atas. Dia akan naik ke atas. Manakala parang sembelih ni dia akan turun ke bawah. Dia turun ke bawah sikit supaya kita senang nak capai leher yang bawah tu lah. Okey, itu adalah pisau lapah. Seterusnya, pisau boning. Pisau boning ni dia punya bentuk dia akan tirus dan tajam. Tujuannya untuk menembuk dan mengoyakkan daging. Menembuk kulit ataupun mengoyakkan daging. Mengikut saiz yang kita nak lah. Okey, itu adalah pisau boning. Seterusnya adalah batu asah. Batu asah ni berfungsi untuk kita asah pisau dan juga parang lah. Biasa kalau grit yang kasar ni, kita akan guna lebih kurang 400 ataupun 600 grit lah. Itu kasar. Kalau halus dia boleh pergi 1000, 3000, 5000 dan seterusnya. Itu untuk grit halus. Okay. Seterusnya, honing steel. Honing steel ni biasa besi sebatang je. Kita prak kita buat tu. Tujuannya untuk meluruskan mata lah. Contoh bila kita guna mata pisau atau parang tu, dia akan sengit. So honing steel ni bila kita gosok dia akan luruskan balik. Macam tu. Itu adalah honing steel. Dan terakhir sekali adalah stroke. Stroke ni apa fungsi stroke? Stroke ni berfungsi untuk membersihkan habuk-habuk besi. Contoh kita asah pisau ni ataupun parang, kita asah dekat tepi-tepi ni biasanya ada habuk besi. Stroke tu fungsi dia untuk membersihkan habuk-habuk besi yang ada pada pisau ataupun parang tu. Okey, itu adalah aksesori yang seorang lelaki perlukan semasa Raya Korban. Okey, sekarang saya akan masuk kepada petua-petua yang ada semasa sembelihan. Okey, yang saya tahu, saya kongsi yang saya tahu dan yang saya terima ilmu dia. Yang pertama, kalau kita nak pastikan kelancaran sembelihan kita tu, kita kena letak minyak pada bilah ni lah, bilah parang ataupun pisau. Mana yang kita nak minyak tu? Minyak tu kita akan ambil biasanya kat hidung. Ambil kat hidung, kita sapu kat mata. Ambil kat hidung, sapu kat mata. Supaya masa kita tarik tu dia licin. Pergerakannya licin. Jadi binatang korban dia tak sakit lah. Okey, itu yang pertama. Petua yang kedua, bila kita sembelih ni untuk mengelakkan parang ataupun saja ditumpul. Apabila kita sembelih binatang korban, tak kira lah lembu ke kambing ke kerbau, darah yang pada pisau ni kita ambil, kita lap dekat pipi dia. Lap kat pipi dia macam tu. Bersihkan pipi, barulah kita boleh basuh dengan air ke apa dan sebagainya lah. Okay, itu petua yang kedua. Dan petua yang ketiga yang saya tahulah, kalau kita nak
kita punya daging tak berbau, laris dan sebagainya. Lepas kita sembelih, kita bersihkan, kita campak pisau tu terpacak dekat tanah. Itu petua dia. Ada 3 petua yang saya nak kongsi setakat ni. Okey, tips-tips untuk kita menguji ketajaman parang ataupun pisau tu adalah dengan cara kita hiris lah. Hiris kertas ataupun hiris tisu, hiris plastik, potong sutera, ataupun kita boleh cuba cukur bulu roma, ataupun boleh cuba boleh cuba kikis kuku sikit. Kalau pisau tu dia boleh masuk ke dalam kuku, boleh cukur, boleh menghiris kertas, maksudnya pisau ataupun parang itu tajam dan sudah layak untuk kita buat sembelih, lapah dan sebagainya lah. Okey, itu adalah antara tips untuk menguji ketajaman parang ataupun pisau. Okey, masalah-masalah yang biasa berlaku semasa korban. Okey, yang pertama adalah binatang korban tu dia buas ataupun liar. Bila dia terlalu buas ataupun liar, penyembelih berisiko tinggi. Sebab contoh kalau kita tengah sembelih tiba-tiba dia meronta, pisau tu boleh makan tuan lah. Boleh terkena tangan, terkena leher, terkena kaki ataupun terkena orang lain. Bila ada urat-urat besar yang putus, berisiko untuk mati. Bahaya tau, bahaya. Okey, tu yang pertama. Yang kedua adalah pisau cepat tumpul. Pisau cepat tumpul sebab terkena darah binatang korban tu lah. So seperti yang saya cakap pada awal video tadi, antara besi-besi yang terbaik, yang tajam dan lambat tumpul, yang pertama yang saya tahu adalah V4E, besi jenis V4E, Barnardis Power Extra. Okay, yang itu dia boleh guna untuk lasak, boleh guna untuk sembelih, dia 2 in 1 lah. Okay, yang kedua adalah jenis besi AEBL ataupun besi yang kita kenal sebagai besi pisau cukur. Okay, cuma harga besi-besi itu dia sangat mahal. Sangat mahal. Tak silap saya lebih kurang 1 inci sama dengan RM90. 1 inci RM90. Kelebihan dia tajam dan lambat tumpul, cuma susah nak asah lah sebab besi dia keras. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga adalah daging binatang korban yang berbau dan liat. Okey, kalau ikut petua orang dulu-dulu, dia cakap kalau nak sembelih binatang tu, kalau boleh bersihkan diri. Mandi wajib, mandi biasa bersih, bersabun. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, masa sembelih tu kita kena samakan nafas binatang tu dengan kita. Contoh kalau lembu tu hembus nafas, kita pun hembus. Tarik, tarik, hembus, hembus. Tarik, tarik, hembus, hembus. Masa dihembus tu lah baru kita potong. Dihembus, kita hembus. Bismillah, takbir. Sorong, tarik sampailah urat marik dengan urat halakung tu dia terputus. Urat halakung 1, urat marik 2, kiri dan kanan. Bila betul-betul putus, barulah sembelihan itu sah. Okey, masalah yang keempat adalah timbangan yang kurang. Timbangan yang kurang ni macam ni. Masa kita beli, kita deal, lembu ataupun kerbau tu seberat 200 kilo. Tiba-tiba sebulan kemudian ataupun 2 bulan kemudian, bila lembu tu sampai, lembu dalam keadaan kurus. Daripada 200 kilo dia jadi 150 kilo, jadi 170 kilo. Jadi kita dah rugi kat situ. Okay, cara yang terbaik yang saya jumpa setakat ni, kalau ada kemampuan, beli lembu awal, simpan dekat kandang kita, bagi air cukup, vitamin cukup, bagi makanan cukup supaya gemuk. Contoh kita beli masa tu berat dia 170 kilo. Disebabkan kita jaga dengan baik, berat dia boleh pergi 250 kilo, 260 kilo. Okay, kita dah untung kat situ. Beli harga 4,000 je. Masa kita bela apa semua jaga tu, harga jadi naik, jadi 6,000. Okay? Itulah masalah-masalah yang menjadi kebiasaan. Lebih kurang ada 4 lah lebih kurang. Okay? Okey, itu saja video untuk kali ini. Saya harap video ni berguna untuk kita semua pada masa kini dan masa hadapan.
Okey, lepas ni ada sedikit tontonan video semasa acara sembelihan pada tahun 2022. Okey, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Oh.